Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya mengambil kesempatan ni untuk menjawab soalan-soalan dalam Insta Live yang saya tak sempat jawab dalam tempoh hari ya. So ada terdapat beberapa soalan, so saya akan go through one by one. Okay. So salam dok, saya fail IVF 2, FET day 5. Apa lagi cara dok? Perlu ke buat ERA? Berapa kos tu perlu ke? Okay. So basically selalunya kenapa embrio tu tak berjaya menempel adalah disebabkan oleh sebab embrio tu sendiri yang tak sihat. Okay. So dalam situasi macam ni apa yang kita galakkan adalah untuk puan dan suami untuk berjumpa dengan doktor dan berbincang semula. Selalunya doktor akan recap balik dan tengok balik apa perkara yang boleh kita optimizekan. Okay. Sekiranya puan ada lagi embrio yang beku dan ada lebih daripada beberapa embrio, okey, mungkin antara perkara yang kita boleh tengokkan adalah di antaranya ialah cek sama ada genetik embrio tersebut ada normal ataupun sebaliknya. Okey, so itu antara lagi ujian yang boleh kita lakukan ya, untuk kita saring ya antara embrio yang ada tu yang mana yang sihat ya, dan bila kita saring ni dia akan meningkatkan chance untuk menempel ya up to 60% ya. Kalaulah buat FET, chances untuk mengandung dah 50% untuk bagi mereka yang usia kurang daripada 35 tahun. Dengan buat PGTA ya, ataupun cek genetik ni dia boleh tingkatkan, sebab kita saring embrio yang sihat yang mempunyai kromosom yang normal, kita letak kita transfer, so dia pendekkan perjalanan pregnancy tersebut. Okey. Namun begitu, bila kita buat genetik dia akan memakan kos yang banyak ya. So dia macam double the cost of IVF. Okay. So that's why puan ataupun tuan perlu bincang dengan doktor dan tengok sama ada tak apa-apa yang kita boleh buat selain pada ni, ataupun keep on trying, letak lagi embrio, buat lagi transfer and then tengok sama ada embrio ini mempunyai insya-Allah rezeki ya untuk puan dan tuan. Okey. Okey, soalan seterusnya ialah WN Zahida. Dok, kalau reading AMH terlalu tinggi kerana PCOS, apa kesan terhadap rawatan IVF? Okey. Bagi mereka yang mempunyai AMH yang tinggi di mana result telur dia banyak, okey. So apa impact dia? Apakah dia punya kesan kepada mereka yang nak buat lakukan rawatan IVF? Okey. So kesannya adalah selalunya apa yang kita buat ialah kadang-kadang telur tu dia resistant ya. So kita kena bagi rangsangan dengan dos yang tinggi. Okey. Bila dos yang tinggi, okey, kita nak rangsang telur-telur tu, okey. Ada juga kemungkinan telur tu lambat untuk matang. Okey. So instead of kita kutip telur hari ke-12 ya, kita mungkin terpaksa kutip telur hari ke-14, ada yang hari ke-15 ataupun 16 of rangsangan. Okey. So bila kita lakukan macam tu, okey, bila telur tu lambat membesar ya, stimulasi tu panjang, perlukan dos yang tinggi, ada risiko di mana level estrogen puan, hormon tu akan jadi tinggi juga. Okey. Dan di situlah ada risiko dia panggil OHSS ya, di mana kita perlu bekukan embrio yang terhasil. Okey, kita tak buat fresh transfer. Okey, dan biar dapat kitaran haid semula, di mana bila kita dapat kitaran haid tu, hormon yang tinggi tu akan kembali kepada baseline, akan menjadi normal semula. Okey, dan kita akan buat frozen embryo transfer. Okey, so itu adalah impactnya, di mana kita tak boleh buat fresh transfer, kita ada risiko dapat OHSS, kita memerlukan rangsangan dengan dos yang lebih tinggi, dan juga rangsangan ataupun kitaran setiap berapa hari kena cocok tu lebih panjang daripada couple yang mempunyai bacaan AMH yang normal atau yang tak ada PCOS. Okey. Ada juga kalau yang PCOS ya, kalau kita start dengan dos yang tinggi ya, kadang-kadang masih lagi tak terangsang. Okey. So kalau situasi macam tu, sometimes kita kena optimizekan. Kalau ada isu dengan BMI yang tinggi ya, mungkin kena turunkan berat badan sedikit ya. Ada bagi mereka yang resistant, maksudnya telur tu tak terangsang, juga ada possibility terpaksa buat laparoscopic ovarian drilling ya, di mana ovary tu kita gerudi ataupun kita bagi elektrik untuk bantu agar rangsangan tu lebih baik. Okay. So sometimes kita akan juga beri wanita yang PCOS ambil ubat dia panggil glucophage ataupun metformin, okay, untuk bantu dia agar respon dia lebih baik, okay, dari segi rawatan fertility.
Okey. Okey, soalan seterusnya ialah Hanis Kamil. Doktor, kalau contoh kita makan multivitamin dah ada 400 mikrogram folic acid dan kita makan lagi folic acid 5 mg, boleh ke acid amount folic acid tu? Secara yang diperlukan, kita hanya kalaulah bagi mereka yang ada low risk, iaitu dia tak ada isu dengan berat badan yang obese, dia tak ada isu dengan diabetes ataupun epilepsi, dan apa yang kita galakkan ialah hanya 400 mikrogram. Okey, so kalau ada 400 mikrogram dalam multivitamin, dah tak perlu dah ambil 5 miligram, okey, yang tambahan folic acid tersebut. Okey, tapi kadang-kadang kalaulah mereka ada berisiko, dan doktor advise untuk ambil high dose folic acid, ambillah 5 miligram. Tapi kalau ada multivitamin tu dah ada accidentally ada 400 mikrogram tu, well, kalau excess akan basically body tak absorb sahajalah. Okay, so far tak adalah report yang kata toxicity of folic acid, tak ada, so not to worry. Okey, seterusnya ialah Puan Aidama. Doktor, soalan kedua tadi doktor kata miscarriage kerana masalah baby, tapi adakah juga disebabkan telur atau sperma yang tidak berkualiti? Ya, boleh juga, ya, sebab embrio tu terhasil daripada telur dan juga sperma. So kalau ada isu dengan telur, contohnya kalau wanita tu usia dia 40 tahun dan maka telur dia pun berusia 40 tahun. Okay? So kita tahu usia wanita memberi sama juga dengan usia telur tersebut. Okay? So telur tu bila berusia, dia kualiti dia akan menurun. That's why wanita yang usia dia 40 tahun ke atas mempunyai risiko yang lebih tinggi daripada wanita yang kurang daripada 40 tahun. Okay? So itu pun memberi faktor juga. Seterusnya ialah Zul Zainuddin. Salam dok, nak tanya kalau first miscarriage at 13 weeks, stop growing at 8 weeks. Second miscarriage at 4 weeks, blighted ovum. Boleh dikatakan dinding rahim lemah ataupun tidak? Basically sukar juga nak kata begitu, okey, sebab kita perlukan lebih data, tengok sama ada tak apa-apa isu dari segi spotting ke, masa mengandung tersebut nak kata dinding rahim lemah. Okey, ramai yang ingat disebabkan oleh faktor rahim kalau keguguran tu berturut-turut, tapi tidak semestinya, sebab dia ada banyak faktor, terutamanya faktor embrio, yang itu yang memainkan peranan yang penting. Sekiranya berlaku berturut-turut, kita galakkan untuk puan dengan suami untuk pergi cek dengan doktor, tengok ada tak ada faktor-faktor yang lain yang boleh menyebabkan berlaku keguguran, okay? Seperti antibody, seperti genetik contohnya, dan apakah langkah seterusnya sekiranya mengandung untuk mengurangkan risiko keguguran lagi. Okay? Secara ringkasnya, untuk mereka yang keguguran, okey, selalunya kalau kita ikutkan guidelines, kita akan buat investigation ataupun check tu selepas 3 kali berturut-turut, ya. Kalau itu berlaku keguguran, ya. Namun ramai yang kata doktor takkanlah nak tunggu 3 kali baru nak buat sesuatu, ya. So itu antara discussion yang kita akan buat, ada pros and cons, ya. Sometimes kita buat investigation yang mahal, ya, yang kosnya banyak, tapi tak ada apa-apa yang kita boleh dapati, ya, daripada assessment tersebut. And that's why sometimes guideline kata 3 kali tu ada sebabnya, namun ianya boleh dibincang, okey, kalau nak buat assessment tertentu. Okey, seterusnya ialah Ashwini Balagopal. Hi doc, do you do IUI or only IVF? Yes, we do IUI, we do IVF, as well as we also do what we call as clomiphene citrate, ataupun kita prescribe ubat clomid, if you heard about it. So we offer the whole range of fertility treatment. Okay, so yeah. So soalan seterusnya ialah Nur Azlina Abdul Aziz. Adakah saiz ovary yang tidak normal dipengaruhi oleh AMH dan juga peluangan telur? Okey, so saiz normal ovary dalam 2 cm, 2 hingga 3 cm macam tu. Bagi mereka yang ada PCOS, sometimes ovary dia besar sedikit. Okey, tapi I don't think that there is association between saiz ovary dengan AMH. Okey, namun begitu kalau saiz ovary itu terkesan dengan operation, di mana dia buat cystectomy ataupun dia buat operation buang cyst, ya,
ataupun biopsi ke ya, ataupun dia buang ovary sebelah ya, dan itu akan mengganggu dengan AMH ataupun result telur tersebut. Okey. Alright. Okey, seterusnya ialah Didi Diana Arisa, sis 2.5 cm perlu buang ke? So kalau sis 2.5 cm, okey, secara generalnya adalah masih kecil, okey. Selanjutnya kita akan bincang mengenai operation sekiranya sis tu 5 cm ke atas, okey. Namun begitu, kita perlu tahu tu adalah sis jenis apa, okey. So kalau bila ada sis 2.5 cm, selanjutnya apa yang doktor buat, selanjutnya kita lebih more konservatif, mungkin kita pantau maybe 3 atau 6 bulan sekali, kita tengok sama ada sis tu membesar ataupun sebaliknya, okey. Dan juga kita tengok jenis sis apa, adakah sis yang dipanggil functional ataupun clear sis sahaja ya, ataupun adakah dia sejenis endometriosis, endometrioma yang ada darah beku kat situ, ataupun sis yang kita risau ada risiko nauzubillah macam kanser macam tu. So perlu pemantauan dan perlu bincang dengan doktor, okey. Okey, soalan seterusnya ialah Hajar Rendan. Doktor, macam mana kita nak tahu telur kita sihat ataupun tidak sihat? Macam mana kita nak tahu telur kita matang dan waktu sesuai untuk bersama? Okay. So basically kita tak ada apa-apa assessment yang boleh tahu sama ada telur tu sihat ke tak. Okay. Tapi telur yang normal ataupun telur yang basically dia berkait dengan usia wanita tersebut. Okay. Kalau usia wanita tu muda, ya, kurang daripada 35 tahun selalunya, ya, telur tu adalah sihat, ya. Dan kalau kita nak tahu kematangan, kita tengok saiz dia, ya. Kalau selalunya kalau kita buat scan, kita tengok saiz, kalau 16 mm ke atas, kita dah consider matang. Pada masa sama, kita nak tengok kalau ada symptoms yang waktu subuh, macam ada keputihan putih telur for example, ya, ataupun kalau kita ambil kita tengok hormon dia, ya, kita buat serum progesteron 20 hari ke-21, ya. So itu antara yang kita buat untuk tahu sama ada telur tu ovulasi berlaku ataupun tidak. Antaranya kita buat scan, kita follow through follicle tersebut, ya. Tapi kalau kat rumah, kalau tak buat scan semua tu, apa yang kita boleh buat adalah buat OPK ataupun dia panggil ovulation prediction kit, kan, di mana dia ambil sampel air kencing, ya, mungkin daripada hari ke-10, hari ke-12 untuk period yang 28 hari macam tu. Dia dah check kalau ada double line, maksudnya hormon LH tu dah mula tinggi, okey. So ovulasi akan berlaku tak berapa lama lagi, okey. Namun begitu, kita basically secara general kita galakkan couple yang ingin mencuba bersama 2 hingga 3 kali seminggu, okey. So kalau check OPK tu kadang-kadang kita stres juga, terlupalah ataupun kadang-kadang ada komitmen lain, ya. So kalau kita bersama 2-3 kali seminggu, sperma tu ada berada dalam badan kita, so insyaAllah dia akan berjumpa dengan telur tersebut. Sebab the idea is kita nak sperma tu tunggu telur tu, okay? Kalau kita tengok statistik pun, hari mana yang paling subur adalah ataupun hari yang mana yang paling peratus kejayaan mengandung paling tinggi untuk bersama adalah 2 hari sebelum ovulasi. So bukan masa hari ovulasi tersebut, okay? So that's why kita kena faham. So macam mana nak tahu 2 hari sebelum ovulasi? Kita tak boleh nak tahu exactly selain daripada kerap bersama, okay? So itu yang kita selalu advise couple. Alright, so soalan seterusnya ialah Mrs. Doktor, jika satu tube belah kanan tersumbat dan telur cuma besar satu belah kanan, adakah posibiliti berjaya? Okay. Well, kalau tube belah kanan dia tersumbat tapi yang telur yang besar tu adalah belah kanan, so dari segi posibiliti untuk berjaya rendah, ya, berbanding yang kalaulah telur belah kiri yang besar, ya, sebab tube belah kanan tu dia tak tersumbat, okey. Tapi in medicine never say never, okey. So selalunya saya akan bagi tahu chances tu rendah, tak setinggi yang kita harapkan, okey. Alright.
Dalam situasi ini mungkin boleh berbincang dengan doktor sama adakah sesuai untuk buat rawatan seperti IUI ataupun mungkin untuk consider IVF terus ya. Sebab bila kalau ada satu tube dah terkesan, kita takut, kita khawatir tube yang satu lagi pun boleh suboptima dia punya physiological function dia. Sebab tube tu bukan dia tersumbat ataupun tak tersumbat je, dia perlu juga berada dalam environment yang kondusif ya, untuk persenyawaan berlaku, pembahagian embrio berlaku, semua tu dalam tube fallopian. Okay? So kalau sebelah tube dah tersumbat, kita takut ada faktor yang boleh impact tube yang sebelah lagi juga. Okay? So that's why kalau mereka yang dah mencuba tapi tak berjaya lagi, sometimes instead of buat IUI ya, kita lebih ke arah IVF terus. Sebab dengan IVF kita tak perlukan tube tu. Okay? So seterusnya ialah Puan Ayu M. Nur. Saya berusia 38 tahun. Perlukah saya buat ujian AMH sebelum saya proceed untuk rawatan mungkin fertility dia masukkan? Ya, kalau boleh kita galakkan puan untuk ambil AMH dahulu, kerana kita nak tahu AMH ni adalah bacaan result telur kita. Okay? So kalau result telur kita berkurangan, dan sometimes doktor akan lebih ke arah IVF. Okay? Sebab isu dengan faktor usia, sometimes even quantity AMH tu normal, okay? Tapi sebab usia telur kita tu sama dengan usia kita. So sometimes ya, ada some centers lepas 35 tahun usia wanita, kita dah tak buat dah IUI, kita hanya fokus kepada IVF. Sebab kita punya aim adalah untuk make you pregnant. Okay? Kita nak you pregnant. So how is the best way to get you pregnant? So that is the issue. So kalau kita buat IUI, kalau kita buat Clomid, kadang-kadang kita akan makan masa yang lama ya, dan kita pendekkan perjalanan untuk terus ke IVF, dan kita dapat a good outcome ya, dan chances mengandung tu lebih tinggi sekarang kalau kita berbanding kalau kita tunggu 2-3 tahun lagi. So seterusnya ialah Puan Nadratun Nisa. Bagaimana proses cek fertility? Buat scan, medical check up, semua okey, and period teratur. Okey. So untuk ujian rawatan ujian saringan fertility, apa yang kita buat ialah kita akan cek sperma, okey, bacaan sperma, bilangan dia, pergerakan dia dan bentuk sperma tersebut. Dari segi kita also akan ambil background couple ya. Dan kita dari segi ultrasound tu kita akan buat selain pada scan perut, kita akan scan bawah juga. Okay? So ramai yang kata, doktor saya dah scan dah, tapi bila kita tanya, ramai yang kata itu hanya scan perut saja, bukan scan dalam ya. Scan dalam ataupun dia panggil transvaginal ultrasound, dia lebih jelas untuk kita tengok ovary, nak tengok berapa follicle ya, nak tengok keadaan dinding rahim, tu kita boleh nampak dengan lebih jelas. Okay? Pada masa sama kita akan ambil AMH ataupun result darah, result telur, nak tengok bagaimanakah keadaan result telur kita, untuk kita gauge ya, sama ada rawatan apa yang sesuai. Do we have time? Okay? Can we start dengan rawatan yang lebih konservatif, macam bagi pil sahaja, macam Clomid contohnya, or do we have to pendekkan perjalanan rawatan fertility, dia kena cepatkan ya, semacam terus ke IVF sekiranya AMH tu dah berkurangan. So itu sahaja untuk perkongsian saya malam pada kali ini. Okay, so semoga ianya bermanfaat.